Selamat datang ke channel Cikgu Fatin Zulkifli. Jangan lupa subscribe. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang kita akan belajar ayat aktif dan ayat pasif. Baiklah murid-murid, buka buku teks muka surat 132 dan lihat tajuk ayat aktif dan ayat pasif. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Objektif pembelajaran, murid dapat membina ayat aktif dengan betulnya dan membaca ayat aktif dan ayat pasif dengan intonasi yang sesuai. Baiklah murid-murid, buka buku teks muka surat 132, kita lihat di bawah sekali ada maksud ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif mengutamakan pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja transitif. Manakala ayat pasif mengutamakan objek dan perbuatannya, ayat ini mengandungi kata kerja pasif. Selepas ini kita akan lihat apa itu kata kerja transitif, apa itu objek, apa itu subjek dan apa itu kata kerja pasif. Baiklah, kita lihat dulu ayat aktif. Kita tengok balik. Maksudnya mengutamakan pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata transitif, kata kerja transitif. Contoh, saya membeli kopi Buana. Apakah yang dikatakan sebagai mengutamakan pelaku? Pelaku ialah orang. Jadi kita lihat, saya ialah pelaku. Saya ialah pelaku. Maksudnya kita letakkan di hadapan. Saya membeli kopi Buana. Jom kita lihat ayat pasif. Mengutamakan objek. Okey, mengutamakan objek dan perbuatan. Jika tadi kita lihat di hadapan ayat ada perkataan saya, yang ini pula ayat pasif, contohnya kopi Buana saya beli. Di manakah objeknya? Ya, kopi bertindak sebagai objek. Jadi objek di depan. Begitu juga jika ayat itu mengandungi kata kerja pasif. Kopi itu diminum oleh saya. Diminum, imbuhan di hadapan ialah kata kerja pasif. Seterusnya, kita lihat contoh ayat aktif dan ayat pasif. Kopi Buana, ayat aktif, Ayah Lidim mengusahakan perniagaan kopi. Ayat pasif, perniagaan kopi diusahakan oleh Ayah Lidim. Apakah perbezaannya? Ya, di atas ini ayat aktif mengutamakan pelaku iaitu Ayah Lidim. Manakala ayat pasif mengutamakan perniagaan kopi ataupun objek. Jadi, itulah ayat aktif dan ayat pasif. Selain itu, kita tukarkan imbuhan mengusahakan ialah kata kerja transitif. Diusahakan ialah kata kerja pasif. Baiklah, kita tengok latihan yang pertama. Dahulu ayah menggunakan lesung kaki untuk membuat serbuk kopi. Maaf ya, kat sini salah eja. Lesung kaki untuk membuat serbuk kopi. Biji kopi pula diambil dari ladang ayah di Muar. Okay, kita lihat ayat aktif. Kini beliau memproses kopi dengan menggunakan mesin. Okay, kita tengok ayat pasif. Cuba teka. Cuba tukar ayat aktif di atas ini kepada ayat pasif. Kini, kopi. Jika tadi beliau ialah pelaku, sini kopi ialah objek. Kopi diproses oleh beliau dengan menggunakan mesin. Kopi dihasilkan oleh ayah dengan menggunakan biji kopi yang terbaik sahaja. Okey, ini ayat apa ni atas ni? Yang pertama ialah ayat pasif. Kenapa? Sebab mengutamakan atau mendahulukan objek. Jadi di bawah ialah ayat aktif. Ayah menghasilkan. Jadi dihasilkan jadi menghasilkan kopi dengan menggunakan biji kopi yang terbaik sahaja. Seterusnya nombor 3. Ayat aktif. Ayah Lidi menamai kopi itu kopi Buana. Okey, sekarang kita tukar kepada ayat pasif. Jika tadi ayah ialah pelaku di hadapan, sekarang kopi yang ini diletak di hadapan untuk ayat pasif.
kopi itu dinamai oleh ayah Lidim kopi Buana. Kopi itu dinamai oleh ayah Lidim kopi Buana. Seterusnya, yang keempat, ayat aktif. Banyak orang menggemari kopi Buana. Banyak orang ialah pelaku. Ayat pasif, kopi Buana ialah objek. Jadi, apakah ayat pasifnya? Kopi Buana digemari oleh banyak orang. Menggemari dan digemari ini ialah kata kerja pasif. Baiklah, seterusnya yang keempat. Kopi Buana diekspor oleh beliau ke Singapura dan Indonesia. Mengapa ini ayat pasif? Kerana di sini ada kata kerja pasif, diekspor. Jadi apakah ayat aktif? Beliau mengekspor kopi Buana ke Singapura dan Indonesia. Seterusnya, itu sahaja untuk tajuk kita, ayat aktif dan ayat pasif. Jadi jawab soalan yang cikgu berikan. Terima kasih.